Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, bersiap sedialah kamu dengan segala kekuatan yang kamu ada, termasuklah kuda yang terikat. Kamu pergi mengancam, menakutkan musuh Allah dan musuh kamu semua. Surah Al-Anfal. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dihormati YDP PAS kawasan Hulu Langat, YB Dr. Cik Rosli, Ketua Pemuda Saudara Zukri Ahmad, Timbalan Ketua Pemuda Saudara Fairuz Nizam, dan Naib Ketua Pemuda Saudara Saufi Azran. Seterusnya barisan kepimpinan yang terlantik, para hadirin muktamirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Alhamdulillah, kita ucapkan kesyukuran. Kita hampir menyelesaikan mesyuarat tahunan bagi Dewan Pemuda PAS kawasan Hulu Langat. Mudah-mudahan keterikatan hati kita semakin erat dan kelompongan kesilapan-kesilapan yang lalu dapat diatasi, sama ada dari sudut perhubungan ataupun dari sudut masalah teknikalnya. Cuma pada kesempatan waktu ini, marilah sama-sama kita melihat senario yang berlaku kepada umat Islam, khususnya kepada golongan-golongan muda. Di dalam Al-Quran, Allah telah memuatkan beberapa ayat yang memuji potensi golongan muda. Cukup terkenal Suratul Kahfi. Allah menyatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Golongan-golongan muda yang memperolehi hidayah daripada Allah. Kejayaan mereka tidak terpengaruh dengan kesesatan yang mendominasi suasana ketika itu. Sekiranya kita melihat di dalam tafsiran para ulama, golongan muda di dalam Ashabul Kahfi bukan usia macam kita, tetapi golongan remaja, lingkungan umur 16 tahun, 15 tahun. Tetapi mereka matang menilai mana betul dan mana salah. Walaupun golongan-golongan muda itu, Ashabul Kahfi tidak pernah diberi kesempatan oleh Allah menguasai dunia, memerintah, berdebat, menulis buku, mengaji tinggi. Mereka merupakan anak-anak muda yang terkapai-kapai mencari hidayah. Allah selamatkan mereka. Mereka tidak terkeliru dan mereka tidak terpengaruh dengan suasana yang rosak. Begitu juga di dalam surah Al-Buruj, Allah memuji anak muda yang dikenali sebagai ulam dakwah, sebagai budak yang berdakwah, lingkungan umur 8 tahun, 9 tahun.
berjaya mengislamkan seluruh rakyat dalam satu negara. Dengan matinya ulama dakwah ini menyebabkan seluruh negara memeluk Islam. Kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran. Anak-anak muda yang dirujuk dalam Quran, kisah mereka bukan umur macam kita, tetapi umur yang jauh lebih muda daripada kita. Oleh kerana itu Allah mengajar kita untuk mencapai kematangan, melampaui umur. Tidak ada kitab lain yang perlu dirujuk melainkan Al-Quran. Kita perlu beriman bahawasanya dengan Al-Quran kita boleh memintas umur yang kita ada, kita menjadi anak muda yang jauh lebih matang daripada usia yang kita ada. Antara petanda akhir zaman, Nabi SAW menyebutkan wa yataqarrabaz zaman, masa menjadi singkat. Bukan semata-mata keberkatan masa ditarik, bahkan manusia susah untuk menjadi matang, terlalu susah untuk menjadi matang. Kita lihat sejarah pengikut para Nabi dan Rasul, mereka anak-anak muda yang jauh lebih muda daripada kita, tetapi cara mereka berfikir jauh lebih matang daripada kita. Adapun kita lihat pada hari ini, golongan-golongan yang telah pun berusia kadang-kadang perangai macam budak-budak, cara berfikir macam budak-budak, cara menilai macam budak-budak. Antara petanda dekatnya kiamat apabila umat manusia sukar untuk mencapai kematangan. Untuk mencapai kematangan, Allah telah membekalkan kepada kita Al-Quran. 1/6 dari Al-Quran merupakan kisah-kisah sejarah, dan menjadi kewajipan kepada kita untuk memahami sejarah supaya bersedia untuk hari esok. 1/6, satu nisbah yang cukup banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Kita menempuh sejarah yang pahit. Bulan ini bulan Mac, kita baru sahaja melangkah 3 Mac, tarikh rasmi kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah. Dalam peristiwa yang cukup gelap bagi umat Islam ini pun terakam kisah anak muda, bukan kejayaan anak muda, tetapi kegagalan anak muda akibat kegopohan dan kebodohan. Apabila kerajaan Islam Osmaniyah menghadapi krisis identiti, kerana ketika itu trend pembaratan cukup dahsyat. Ketika era 1800, masing-masing menyangkakan untuk menjadi maju mestilah memandang ke arah barat, mengadaptasi sistem dan falsafah yang dikemukakan oleh barat. Ketika itu Osmaniyah melakukan kesilapan yang besar. Mereka turut terbabit dengan sikap kegaguman terhadap barat. Mereka menjalankan projek menghantar anak-anak muda supaya melanjutkan pelajaran ke negara-negara barat, ke negara Eropah, belajar ke Itali, ke Perancis, belajar ke negara-negara Eropah, dalam keadaan anak-anak mudanya dibiarkan poketnya kosong. Bukan poketnya kosong, tetapi otaknya kosong, imannya kosong, nilai Islamnya kosong. Dilepaskan anak-anak muda melihat dunia luar tanpa dikukuhkan pendirian dan prinsip Islam yang sepatutnya diimani terlebih dahulu. Mereka dibiarkan bergaul dengan masyarakat Eropah yang serba rosak, sedangkan jati diri Islam mereka tidak terjamin. Akhir sekali masing-masing balik membawa kekaguman terhadap barat, menjalankan kempen sekiranya Osmaniyah mahu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan dunia, Osmaniyah perlu menukar dasar dan mengikuti gaya yang telah ditunjukkan oleh barat. Anak-anak muda memang kelemahannya mudah kagum, mudah terpengaruh. Oleh kerana itu Allah menyatakan
kisah Ashabul Kahfi, bagaimana usia 15 tahun yang cukup mudah terpengaruh, tiba-tiba mereka berjaya mempertahankan jati diri iman. Bukanlah kisah ini untuk kita faham jangan masuk sekolah orang putih, jangan belajar berkenaan ilmu-ilmu Eropah, bukan. Tetapi kegagalan bagaimana umat terdahulu memandang rendah pada racun yang ditanam oleh Eropah, menyebabkan masing-masing merasa terpengaruh dengan apa yang dibentangkan oleh Barat. Mereka balik, mereka katakan mahu maju kena ikut Barat. Osmaniyah yang berdepan dengan pelbagai masalah, antaranya krisis identiti, ketika itu mendengar kritikan daripada anak-anak muda yang seolah-olah menjadi juru cakap pada Barat. Mereka menubuhkan satu kumpulan yang bernama The Young Turks, anak muda Turki. Ini cerita bagaimana anak muda dieksploit, dipergunakan oleh musuh kerana semangat membabi buta anak muda tanpa ilmu dan kefahaman. Akhir sekali masing-masing menjadi alat kepada musuh untuk melemahkan kerajaan Islam Osmaniyah. Mereka menubuhkan The Young Turks menghasilkan hasil yang cukup mendukacitakan. Osmaniyah terpaksa tunduk dan bersetuju dengan agenda Tanzimat, agenda menstrukturkan semula sistem yang diguna pakai oleh Islam. Ketika itulah dibahagikan antara mahkamah Islam dan mahkamah sivil, diberikan ruang kepada taikun-taikun kapitalis yang berada di belakang mereka adalah Yahudi, membuat satu agenda Tanzimat. Masing-masing merasa keliru. Muncul pula Kamal Atatürk yang dibiayai, yang dilatih oleh intelijen British, yang merupakan salah seorang agen gerakan bawah tanah Zionis. Kamal Atatürk mengemukakan slogan-slogan yang cukup menarik. Perubahan Turki, pemodenan Turki, slogan-slogan yang cukup catchy, yang cukup menarik, menyebabkan anak-anak muda ini masing-masing mengatakan, ya, kita kena berubah menjadi alat kepada Kamal Atatürk. Tetapi kesan akhir sekali kerajaan Islam Osmaniyah berjaya dijatuhkan. Allah telah menyediakan kepada kita sejarah kejayaan anak muda, dan Allah juga menyediakan kepada kita sejarah kebodohan anak muda. Oleh kerana itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam, kita perlu meletakkan standard yang tinggi dalam PAS, ataupun dalam arti kata yang lain, kita perlu mengilmukan gerakan kita PAS, supaya kita letakkan sasaran. Semakin lama pemuda-pemuda kita duduk dalam PAS, sepatutnya semakin faham Islam, sepatutnya semakin bertambah ilmu. Kita tidak jadikan amilin kita sebagai buruh. Islam tidak mengajar kita menjadikan amilin, petugas-petugas kita sebagai buruh. Hanya disuruh untuk membuat kerja, tetapi tidak diperkayakan ilmu, tidak digerakkan minda. Ramai orang sebut pada hari ini, yang kamu buat kerja sahaja, kamu buat kerja sahaja, tak payah fikir banyak-banyak, seolah-olah mencabut nilai tanggungjawab dalam beramal. Allah menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu cakap satu benda yang kamu tak tahu. Untuk kita bergabung di dalam PAS pun memerlukan ilmu, apatah lagi untuk bekerja dalam PAS. Sebelum kita terlibat dalam PAS, kita baca dulu ayat Al-Quran. Bagaimana ciri-ciri gerakan Islam? May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum. Antara ayat yang cukup masyhur menghuraikan kriteria gerakan Islam yang wajib kita sertai. Kita dengar
hadis Nabi, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, wajib kamu bersama dengan jamaah Islam dan kepimpinan mereka. Untuk bersama-sama dengan jamaah ini memerlukan ilmu, baru kita terlibat, baru kita isi borang, baru kita berbayar. Apatah lagi untuk bekerja, untuk meneruskan tugas pun memerlukan ilmu. Di dalam bai'ah yang kita meteraikan, kita nyatakan kita wajib mentaati Allah dan Rasul, dan kita wajib mentaati pemimpin selagi mana arahan mereka tidak bercanggah dengan Allah dan Rasul, tidak bercanggah dengan syarak. Dalam lafaz bai'ah selalunya kita pentingkan berkenaan ketaatan, kena taat. Tetapi di sana ada qaid, ada ikatan, ada syarat. Selagi mana tidak bercanggah dengan syarat, persoalan. Selama mana kita terlibat dalam PAS, apakah kita semakin faham apakah itu syarat? Apakah kita makin faham mana yang halal, mana yang haram? Ataupun na'udzubillah min zalik, kita terpengaruh dengan mazhab politik Machiavelli yang menganggap semuanya boleh asalkan politik. Berapa ramai yang mengatakan, tak apa, ini politik, ini politik, sedangkan di dalam sirah Nabi SAW tidak mudah-mudah Nabi memberikan alasan seperti itu. Semuanya ada di dalam Quran, semuanya ada di dalam hadis. Bermaksud kita sebagai abna'ul harakah, anak-anak gerakan Islam, kita letakkan sasaran, semakin lama kita duduk dalam PAS, sepatutnya semakin kita faham Islam. Tidak kiralah kita ustaz ataupun tidak ustaz, ustaz cara ustaz, orang awam seperti kita faham Islam cara orang awam, supaya benar-benar dilihat kita merupakan golongan yang serius menegakkan Islam, yang serius menegakkan Islam. Oleh kerana itu, hadirin sahabat pemuda Hulu Langat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdepan dengan zaman fitnah, zaman yang melirukan, zaman yang dahsyat, zaman yang disebutkan oleh Nabi sebagai zaman khadda'at, zaman penipuan yang bermarajalela, zaman dakhalun, zaman jerebu, zaman mengelirukan. Untuk selamat mestilah bersama-sama dengan jamaah. Mungkin ada yang bertanya, apakah roadmap kepada PAS pada hari ini? Apakah hala tuju PAS? Apakah yang sedang dihadapi oleh PAS? Kita perlu sedar, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari yang digantikan oleh Allah di kalangan manusia. Kita telah berbangga dengan sejarah di mana tanah Melayu merupakan antara rantau yang memegang tanggungjawab membela Islam dalam keadaan rantau lain gagal membela Islam. Ketika era kejatuhan Abbasiyah bermula daripada 1258 hingga 1267, ketika itu Abbasiyah jatuh. Negara-negara umat Islam, wilayah-wilayah Islam, baik di Asia Tengah, Asia Barat, Afrika, walaupun tidak dijajah tetapi mengalami kelemahan. Ketika itu bangsa-bangsa Arab, bangsa Parsi tidak mampu membela Islam, tidak mampu mempertahankan Islam. Islam diserang oleh Mongol Tatar ketika itu. Tetapi pada era 1300 jugalah didapati bukti sejarah bagaimana Islam telah pun dilaksanakan dan dijadikan sebagai pemerintahan di tanah Melayu. Syawal 1300 dijumpai batu bersurat Terengganu yang menggezerkan
pelaksanaan undang-undang Islam. Seolah-olah sejarah itu berulang pada hari ini. Kita bandingkan rantau-rantau umat Islam di kawasan-kawasan lain, di negara-negara Arab, berhadapan dengan masalah kacau bilau akibat peperangan yang dicipta oleh musuh. Umat Islam di Afrika ditekan walaupun berita tidak sampai pada kita. Umat Islam di Asia Tengah pun begitu. Tiba-tiba dalam keadaan rantau-rantau lain Islam jadi ditekan, tiba-tiba Islam di Malaysia naik. Tiba-tiba Islam di Malaysia naik. Tidak keterlaluan kalau saya sebutkan antara sekular yang paling baik adalah sekular yang ada di Malaysia. Pendukung sekular UMNO, dia sekular. Tapi kalau nak dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah sekular di negara-negara umat Islam yang lain, sekular di negara kita lah yang paling lembut sekali. Paling lembut. Bukan nak kata baik, jahat lagi. Jangan kata pula kita kata UMNO baik, UMNO jahat. UMNO jahat selagi mana tak ubah dasar dia, UMNO jahat. Tetapi dalam ramai-ramai orang jahat, dia yang kurang jahat sikit. Dia yang paling kurang jahat. Lembutnya UMNO dengan dasar sekularnya bukan membuktikan mereka itu baik, tetapi membuktikan betapa kuatnya pengaruh gerakan Islam di Malaysia. Sesiapa yang suka meninjau negara-negara luar sudah pasti melihat sekular di negara luar jauh lebih dahsyat daripada sekular yang ada di negara kita. Lihat sahajalah pencapaian-pencapaian Islam di Malaysia ini, dan tidak boleh dinafikan itu merupakan kesan daripada kejayaan dakwah PAS. Bermula daripada usaha menyusun LORAD, Suruhanjaya RAD, diusahakan melalui NGO Islam yang sanadnya bersambung dengan PAS, sehingga pada hari ini supaya diletakkan Islam sebagai agama rasmi, bertembung dengan UMNO untuk tetap menegakkan pelaksanaan undang-undang Islam. Era 80-an kita ditohmah dengan mengkafirkan orang. Kesan daripada tohmahan itu menyebabkan orang pun tak berani nak memperlekeh undang-undang Islam, takut kena kafir nanti. Takut kena kafir. Ni hikmahnya. Kita lihat pada hari ini sekolah-sekolah agama tumbuh macam cendawan. Tadika pasti. Orang UMNO pun hantar anak kat tadika pasti. Sedangkan anak itu merupakan harta yang paling berharga bagi seorang manusia. Bermaksud mereka walaupun mereka tidak bersetuju dengan kita, mereka tetap percaya dengan kita. Apakah ini tidak logik? Logik. Zaman Nabi walaupun musyrikin Quraisy melawan Nabi, tetapi bila suruh simpan barang, mereka suruh Nabi simpan barang. Lawan. Sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, lawan. Tapi bila hantar anak, hantar pada kita. Ini kerja pemuda. Bukti bahawasanya mereka lawan kita secara sedar, tetapi secara separa sedar mereka mengiktiraf kita ni orang baik. Takbir! Kita boleh dipercayai. Saudara Fairuz selalu sebut, orang Oren pun hantar anak dekat pasti. Dalam keadaan dia kutuk kita macam-macam, hantar anak ke pasti. Ini bukan main-main. Kalau hantar repair kereta, repair motor ke, tak apalah hantar sebarangan. Ni anak bermaksud mereka percaya pada kita. Mereka percaya. Begitu juga trend Islam di Malaysia pada hari ini. Kalau siapa yang bawa Islam akan laku, akan laris. Kita bandingkan sahajalah antara artis yang seksi dan artis yang bertudung, mana yang lebih laris pada hari ini? Orang lebih suka melihat artis yang bertudung. Ada yang kata tak kena artis, bagus.
Orang PAS ni, bila orang PAS buat program-program santai, sebenarnya dia sendiri yang nak berasa. Bukannya dia nak ajak orang, dia sendiri yang nak berasa. Sebelumnya aku tak boleh berasa, tapi buat atas nama dakwah, buktinya dia yang buaya sekali bila dengan artis. Ni perangai ada dalam cerita Quran. Macam mana orang yang tak buat dosa tiba-tiba kagum dengan orang yang sentiasa buat dosa, tiba-tiba bertaubat. Malaikat kagum dengan Azazil, padahal malaikat tu malaikat. Azazil tu buat dosa banyak dah kat atas muka bumi ni, dia ketua yang buat jahatnya. Tapi bila Azazil ni taubat, malaikat pun angkat dia. Bagus Azazil ni, artis bertaubat. Dah bertaubat ni, bagus. Nak minta doa pun minta dekat Azazil. Azazil pun terlupa, akhir sekali jadi iblis. Ini bagaimana cara kita berinteraksi dengan taubat orang. Yang ada pada hari ini, kita pantang dengan artis ni. Kita pantang, sehingga suruh bagi tazkirah pun suruh artis bagi tazkirah. Sepatutnya orang yang bertaubat ni suruh dia bertaubat betul-betul dulu. Kita kena pandu dia. Ini trend Islam. Kalau kita tengok di TV, ataupun medium-medium hiburan, kita dapati trend hedonism terpaksa dijenamakan semula, diubah suai supaya kena dengan selera budaya Islamik. Ada program-program yang berbentuk realiti yang Islamik, padahal token kat belakang dia sama je. Yang buat Akademi Fantasia apa semua. Bukan nak kata begitu, tetapi bagaimana trend Islam mendominasi Malaysia pada hari ini. Termasuklah mana negara yang berdepan dengan cengkaman sekular tiba-tiba boleh mengemukakan satu cadangan di parlimen untuk setapak lagi melaksanakan undang-undang Islam. Ini satu kejayaan. Bermaksud masa depan yang kita akan tempuh selepas ini adalah masa depan yang cukup cerah. Kita benar-benar yakin, beriman bahawasanya kita pasti menang selagi mana kita berpegang dengan Islam. Di dalam Al-Quran, Allah seolah-olah mengulang apa yang telah disebut di dalam Al-Quran, seolah-olah sama sebagaimana yang dihadapi oleh kita pada hari ini. Peristiwa Ahzab, apabila Nabi SAW terpaksa berdepan dengan pengkhianatan golongan-golongan yang pada asalnya merupakan rakan tahaluf kepada Nabi. Kita boleh rujuk di dalam surah Al-Ma'idah ayat 51 hingga ayat 56. Allah ceritakan bagaimana timeline. Kalau kita baca di dalam sejarah Nabi, apabila Nabi memeterai tahaluf dengan puak-puak Yahudi, akhir sekali puak-puak Yahudi itu sakit hati dengan Nabi sebab mereka gagal menguasai gerakan Nabi. Maka mereka mengkhianati Nabi. Mereka menubuhkan Pakatan Ahzab, menyebabkan Nabi umat Islam diserang di segenap penjuru, ditinggalkan keseorangan. Selepas daripada Nabi berjaya berdepan dengan Ahzab keseorangan, selepas itu Pakatan Ahzab menjadi lemah. Golongan-golongan Yahudi yang pada asalnya merupakan rakan tahaluf kepada Nabi menjadi lemah, dihukum oleh Nabi, diambil tindakan oleh Islam. Dan pada masa yang sama, musuh tradisi Nabi SAW, Quraisy, berdepan dengan era yang lebih lemah sebelum daripada mereka menyertai Ahzab. Selepas daripada itu, berlakulah Hudaibiyah, menandakan musuh tradisi Nabi SAW sudah cukup lemah. Kemudian barulah berlakunya Fathu Mekah, musuh tradisi Nabi dapat diislamkan,
dan berlaku kemenangan, dan selepas itu barulah Nabi berdepan dengan ancaman antarabangsa iaitu Rom. Seolah-olah apa yang berlaku pada hari ini telah pun disebutkan di dalam Quran. Allah sebutkan senario itu supaya kita melengkapi ciri-ciri yang ada di kalangan para sahabat menyebabkan mereka layak merangkul kejayaan yang dikurniakan oleh Allah. Waktu itu Allah sebutkan dalam turutan ayat kesan daripada berpecahnya pakatan, berpecahnya dengan tahaluf, rata-rata tahaluf. Allah nyatakan di kalangan kamu akan dapati ada yang terliur dengan pakatan yang lain. Kamu akan dapati ada yang terliur dengan pakatan yang lain. Fataral ladzina fi qulubihim marad yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka katakan kami kena bersama dengan pakatan lain, dengan kumpulan lain, kerana kami bimbang kalah. Memang ketika itu penganalisa politik menjangkakan akan kalahnya Islam. Kalau kami bersama dengan Muhammad, bersama dengan Islam, kalahlah kami. Maka memunculkan golongan munafikin ketika perang Ahzab, memeterai perjanjian sulit dengan Bani Nadir, dengan pakatan yang lain. Ketika itu masing-masing melanggar bai'ah, masing-masing melanggar janji dengan Allah, dengan Rasul. Allah nyatakan ketika itu kamu dapati golongan-golongan beriman cukup anti dengan golongan ini, cukup marah dengan golongan begini. Allah nyatakan wa yaqulul ladzina amanu ahaula alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Dalam keadaan mereka gairah, kalau kami tetap bersama dengan gerakan Islam Nabi, kami akan kalah. Baik kami bersama dengan pakatan yang lain. Allah kata mereka tak tahu daripada tekanan yang dahsyat itu Allah mahu mengizinkan Nabi supaya mencapai kemenangan. Sepatutnya kukuhlah dengan Islam, tetapi tidak sabar, mereka langgar bai'ah, mereka bersama dengan pakatan yang lain. Allah nyatakan orang beriman bertanya, apakah ini gaya orang yang telah berjanji dengan Allah dan Rasul? Apakah ini gaya orang yang telah berjanji dengan Allah dan Rasul, berbai'ah dengan Allah dan Rasul? Allah nyatakan pahala mereka semua terhapus. Puluh tahun bersama dengan Nabi pun pahalanya terhapus. Kita bimbang perkara ini berlaku kat atas kita. Allah janji golongan itu akan rugi. Selepas daripada mereka meninggalkan gerakan Islam yang dipimpin oleh Nabi, ketika itu para sahabat menjagakan, ambillah ramai yang lari daripada kita, ramai lari daripada kita, sikit kita. Ketika itu Allah menyatakan seolah-olah jangan bimbang, yang lari itu pandai-pandailah aku ganti. Maka barulah muncul ayat ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Seolah-olah Allah kata jangan bimbang, kering macam mana sekalipun gerakan kamu, asalkan kamu berpegang aku akan ganti. Aku akan ganti golongan yang menggantikan, golongan yang lebih baik daripada yang sedia ada dulu. Mereka mengutamakan Allah, Allah menyayangi mereka. Sikap mereka menunjukkan hina sesama orang yang beriman, tetapi menunjukkan kekerasan sesama golongan kafir yang melawan Islam. Kita hari ini terbalik. Dengan sesama orang beriman bukan main garamnya, dengan musuh Islam bukan main lembut. Kononnya dakwah apa benda, akhir sekali dia yang ikut musuh, bukan musuh ikut dia. Allah tegur dalam beberapa ayat Al-Quran supaya mendahulukan pandangan ahli, bukan pandangan orang luar. Ini ajaran Quran.
surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Bagaimana Allah menegur Nabi apabila Nabi mendahulukan perhatian kepada VVIP musyrikin Quraisy yang dianggap sebagai prospek besar kepada dakwah Nabi. Tiba-tiba datang ahli biasa yang buta bertanya soalan yang cukup umum. Alimni ma 'allamakallah. Abdullah bin Maktum berjumpa kepada Nabi, kata, wahai Nabi, aku kalau boleh nak tahu segala apa yang Allah cerita, aku nak tahu. Kalau kita jadi Nabi pun kita serabut, tanyalah soalan spesifik sikit. Ni tanya umum, apa yang kau tahu aku nak tahu. Dia buta. Nabi berpaling. Allah tegur Nabi, jangan gitu, jangan gitu. Lekeh-lekeh ahli kamu pun, ahli itu beriman, ahli itu beriman, ahli itu jujur dengan Islam mereka, daripada kamu mendahulukan orang yang belum tentu nak beriman. Jaga-jaga, jaga-jaga. Di dalam ayat yang lain, apabila musyrikin Quraisy mengugut Nabi SAW, kalau kamu nak dengar, kalau kamu nak kami dengar apa yang kamu sebut, dakwah kamu, dengan syarat kamu kalau boleh biarlah jauhkan diri daripada ahli-ahli kamu yang lekeh tu, ahli-ahli kamu yang tak ada standard tu. Disebutkan di dalam tafsir Sayyidina Bilal, Abdullah bin Mas'ud, ni ahli-ahli yang nampak lekeh, yang tak ada standard bagi musyrikin Quraisy. Mereka menganut fahaman materialism. Allah nyatakan, Allah nyatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Kamu kena sabar dengan ahli-ahli kamu ni. Ahli-ahli kamu ni macam mana? Mereka ni siang malam pagi petang cerita pasal Allah, cerita pasal Islam. Kita kalau nak bersahabat, cari sahabat yang 24 jam cerita pasal Islam. Bila jumpa je, tak kira lah bila jumpa dekat mana ke, mesti akan cerita pasal Islam. Ada orang gini, kita kena cari. Kerana Allah isytiharkan orang beginilah orang yang paling jujur. Yuriduna wajhah, mereka paling jujur. Nak selamat kawan, kawan dengan orang begini, kawan dengan orang begini. A'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah, tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Allah menyebutkan ancaman yang kita hadapi adalah ancaman persepsi. Tidak takut dengan celaan golongan yang mencela, ancaman persepsi. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengisyaratkan ancaman internet yang menyesatkan umat Islam, bahkan merosakkan dunia. Di dalam hadis menyebutkan, kana rajul yamdu fi baitihi fayadribu kadzabah fatablughul afaq. Nabi sebutkan golongan yang diseksa di akhirat, diseksa di akhirat dengan memegang cangkuk besi, dicucuk ke pipi, dicabut, dicucuk ke rahang, cabut balik, berulang-ulang perbuatan tersebut. Maka Nabi diberitahu bahawasanya inilah balasan golongan yang duduk di rumah. Dia duduk di rumah, dia tak keluar rumah, dia duduk di rumah. Kemudian dia menipu dengan penipuan yang direka-reka. Dia duduk di rumah, dia menipu, kemudian penipuan itu tersebar ke seluruh dunia. Zaman internet, zaman di mana orang boleh menipu, kemudian dia menipu kat rumah, tapi satu dunia boleh percaya penipuan dia. Ini banyak menjerat di kalangan kita bila kita lebih suka baca internet lebih daripada suka baca nas, baca cerita Quran, baca cerita hadis, baca sirah. Kita tak seimbang, menyebabkan kita akan mudah terkesan dengan propaganda. Kita akan mudah terkesan dengan propaganda, dan ancaman persepsi merupakan antara daya tahan yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang akan berjaya menempuh kejayaan adalah golongan yang jati dirinya kuat, tidak termakan dengan persepsi. Selepas daripada itu, Allah meletakkan, mengulang syarat,
Kamu kena setia dengan Allah, setia dengan Rasul, setia dengan orang-orang yang beriman. Kemudian barulah Allah menyimpulkan, fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya parti Allah itulah yang pasti menang. Parti Allah yang pasti menang. Terpulang pada kita sama ada kita mahu memenuhkan syarat ini untuk menang, ataupun kita sambil lewa dalam memenuhkan syarat ini dalam mencapai kemenangan. Kita ada skema kita sendiri, kita ada kerangka politik kita sendiri untuk dibaca. Kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada Islam. Sudah pastilah rujukan dan paradigma kita menilai sama sekali berbeza dengan orang-orang yang lain. Jadi rasa sekadar itu sahaja ucapan perasmian. Mungkin saya tak sentuhlah isu-isu teknikal, sebab isu teknikal ni rasanya banyak dah bagi tahu. Kena buat daftar pemilih, kena buat kerja, kena ramaikan ahli cawangan, kena buat macam-macam. Rasanya benda tu kita tahu belaka dah, tinggal nak buat je. Tinggal nak buat je. Cuma pada pertemuan ini saya lebih suka untuk kongsikan tasawur, gambaran kasar, supaya kita lihat kita sekarang berada di mana, dan apakah gerak kerja ataupun mood yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita gerakkan. Jadi saya rasmikan mesyuarat agung pemuda PAS kawasan Hulu Langat dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Mengasihi lagi Maha Penyayang. Siru ala barakatillah, langsungkan perjuangan kalian semua dengan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.